Assalamualaikum, kami dari kumpulan 2, Ekonomi Matematik yang akan menerangkan keseimbangan pasaran ekonomi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Muhammad Khairuddin bin Ismail, Adam Muhammad bin Muhammad Halil, Muhammad Ifandania bin Syari, Nurul Anis Amira binti Muhammad Dilana dan Syafiah Hayani binti Sobri. Kemudian model penawaran dan permintaan ini menerangkan interaksi dalam pasaran untuk sesuatu barangan antara pengeluar dan pengguna. Hubungan dengan antara harga dan penawaran barangan tersebut. Model penawaran permintaan ini juga merupakan model asas mikroekonomi yang mana digunakan untuk menjelaskan beberapa konsep asas pelbagai model ekonomi serta teori yang lain. Ia juga merupakan ramalan sebuah pasaran bebas yang sempurna. Harga berfungsi untuk menyeimbangkan jumlah diperlukan oleh pengguna dan jumlah yang dibekal oleh pengeluar. Model ini diperkenalkan oleh Antoine Augustus dan kemudian dipromosikan oleh Alfred Marshall. Seterusnya, keseimbangan pasaran. Fungsi QD sama dengan QS merupakan fungsi penawaran dan permintaan yang mana jumlah permintaan yang diminta sama dengan jumlah penawaran pengeluar. Dan apabila kelok permintaan dan penawaran bersilang, maka titik persilangan tersebut merupakan keseimbangan pasaran yang mana kita akan dapat kuantiti keseimbangan daripada titik persilangan tersebut. Pemboleh ubah yang digunakan dalam ekonomi matematik adalah P yang terdiri daripada P harga, Q ialah kuantiti, QD merupakan fungsi permintaan, QS merupakan fungsi penawaran, B kecurunan manakala A pintasan. Seterusnya, endogenes bagi keseimbangan pasaran kopi pula adalah seperti cita rasa pengguna, trend dan pelaburan modal bagi kopi tersebut. Permintaan. Jadual permintaan menunjukkan tentang harga dan kuantiti barang yang diminta oleh pengguna. Contohnya pada jadual 1 yang menunjukkan harga dan kuantiti bagi permintaan terhadap kopi. Fungsi permintaan kopi. Melalui pengiraan yang telah ditunjukkan, telah wujud fungsi terhadap kopi iaitu QD bersamaan 50/2P. Keluk permintaan kopi. Pada harga RM5, kuantiti yang diminta bagi kopi ialah 40 paket. Dapat dilihat pada titik A. Apabila harga meningkat kepada RM10, kuantiti diminta berkurang kepada 30 paket dan dapat dilihat pada titik B. Apabila harga kopi semakin meningkat kepada RM15, kuantiti diminta mencatatkan penurunan kepada 20 paket dan dapat dilihat pada titik C. Apabila harga kopi terus meningkat kepada RM20, maka permintaan terhadap kopi hanya mencatatkan sebanyak 10 paket sahaja. Apabila titik-titik ini disambungkan, akan mewujudkan keluk permintaan iaitu D1, D1. Jadual penawaran. Jadual penawaran menunjukkan tentang harga dan kuantiti barang yang ditawarkan oleh pengeluar. Contohnya, pada jadual 2 yang menunjukkan harga dan kuantiti bagi penawaran kopi. Melalui jadual penawaran, kita dapat membina satu fungsi penawaran terhadap kopi. Fungsi penawaran ialah persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang ditawarkan pada pelbagai tingkat harga. Rumus fungsi penawaran ialah QS sama dengan A tambah BP, di mana QS ialah kuantiti yang ditawarkan, A ialah pintasan dan B ialah kecurunan dan P pula ialah harga. Melalui jadual dan fungsi yang telah dihasilkan, kita dapat membina satu keluk penawaran bagi kopi. Berdasarkan keluk penawaran ini, kita dapat lihat pada harga RM5, kuantiti yang ditawarkan bagi kopi ialah 10 unit pada titik A. Apabila harga meningkat kepada RM10, kuantiti yang ditawarkan bertambah kepada 20 unit pada titik B.
Apabila harga kopi semakin meningkat kepada RM15, kuantiti diminta mencatatkan peningkatan kepada 30 unit dan dapat dilihat pada titik C. Apabila harga kopi terus meningkat kepada RM20, maka penawaran terhadap kopi mencatatkan sebanyak 40 unit. Apabila titik-titik ini disambungkan, ianya akan mewujudkan keluk penawaran. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula mengenai keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran adalah suatu keadaan di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan, iaitu QD sama dengan QS pada suatu tingkat harga tertentu. Pada tingkat keseimbangan, harga dan kuantiti keseimbangan dapat ditentukan. Berikut adalah jadual mengenai keseimbangan pasaran kopi. Pada harga RM5 dan RM10, pasaran mengalami lebihan permintaan kerana pada dua tingkat harga ini, kuantiti yang diminta terhadap kopi lebih tinggi berbanding kuantiti yang ditawarkan. Manakala pada tingkat harga RM15 dan RM20 pula, pasaran mengalami lebihan penawaran. Hal ini disebabkan oleh kuantiti yang ditawarkan oleh firma lebih tinggi berbanding permintaan daripada pengguna. Untuk mendapatkan keseimbangan pasaran, kita memerlukan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Dengan menggunakan formula QD sama dengan QS, harga pasaran kopi dapat dicapai pada harga RM12.50. Untuk mendapatkan kuantiti keseimbangan, gantikan P iaitu RM12.50 dalam persamaan QD sama dengan 50 tolak 2P. Kuantiti keseimbangan kopi adalah 25 paket. Daripada jalan kerja tadi, dapat kita lihat bahawa keseimbangan pasaran kopi dicapai pada titik QD sama dengan QS dengan harga keseimbangan RM12.50 dan kuantiti keseimbangan adalah 25 paket kopi. Rajah yang ditunjukkan adalah mengenai keseimbangan pasaran kopi. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan di mana keseimbangan pasaran telah dicapai. Daripada rajah tersebut, kita dapat melihat proses penentuan keseimbangan pasaran kopi. Keseimbangan pasaran kopi tercapai pada titik E apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran dengan tingkat harga dan kuantiti keseimbangan RM12.50 dan 25 paket kopi. Ketika harga lebih tinggi daripada harga pasaran iaitu RM18, kuantiti yang ditawar adalah 33 paket manakala kuantiti yang diminta adalah 18 paket. Keadaan pasaran pada ketika ini mengalami lebihan penawaran sebanyak 15 paket kopi. Lebihan penawaran menyebabkan harga kopi menurun. Penurunan harga menyebabkan permintaan meningkat manakala penawaran berkurang. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai titik keseimbangan DE. Berbeza pula apabila harga lebih rendah daripada harga pasaran, yang mana akan mendorong kepada berlakunya lebihan permintaan. Contohnya pada harga RM7, kuantiti yang ditawar adalah 18 paket manakala kuantiti yang diminta adalah 33 paket kopi. Perkara ini menyebabkan berlakunya lebihan permintaan sebanyak 15 paket kopi. Lebihan permintaan di dalam pasaran menyebabkan harga kopi meningkat. Peningkatan harga yang berlaku menyebabkan permintaan terhadap kopi berkurang manakala penawaran kopi akan meningkat. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai titik keseimbangan DE. Andaian keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran ialah apabila QD sama dengan QS pada tingkat harga tertentu. Terma keseimbangan digunakan dalam ekonomi untuk menerangkan keadaan di mana semua pembeli ubah telah mencapai titik yang mantap tanpa sebarang kecenderungan untuk berubah. Keseimbangan hanya akan berubah sekiranya permintaan atau penawaran berubah. Melalui keluk pula, keseimbangan dapat ditentukan apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran di pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. Persilangan tersebut akan menentukan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan.